Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati binti Mardin, nombor matriks 260777. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu, iaitu sumber modal bantuan asing. Antara subtopik yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah: pertama, pengenalan; yang kedua, definisi sumber modal iaitu bantuan asing; yang ketiga, perbezaan bantuan asing dengan pelaburan asing; yang keempat, penyataan masalah; yang kelima, implikasi sumber modal yakni bantuan asing di dunia dan di negara ASEAN; dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang kita ketahui, setiap negara pasti mempunyai belanjawan negara yang tersendiri. Belanjawan negara memberi impak yang luas terutama dalam bidang ekonomi negara. Menurut Sharif R. dan Hasanov F. 2019, Malaysia adalah tersenarai di antara negara iaitu daripada 182 buah negara sepanjang tahun 1996 hingga tahun 2014 yang telah mencapai status pertumbuhan ekonomi berpendapatan tinggi, yang mana sebahagian besarnya berasaskan industri pertanian. Oleh itu, bagi menjadikan sesebuah negara berubah kepada sebuah negara yang berpendapatan tinggi, dasar yang berani dan bersasar amat-amat diperlukan, kerana banyak negara yang tidak berjaya beralih kepada negara berpendapatan tinggi dalam tempoh beberapa generasi. Definisi sumber modal iaitu bantuan asing. Sumber modal merupakan satu bentuk dalam meningkatkan keupayaan, pengeluaran, memudahkan proses pengeluaran dan juga sebagainya. Manakala bantuan asing pula adalah dana yang disediakan oleh sesebuah negara yang memiliki kekuatan kewangan bagi tujuan membantu negara lain yang memerlukan dalam meningkatkan taraf ekonomi negara mereka. Perbezaan bantuan asing dengan pelaburan asing adalah: untuk bantuan asing, bantuan yang ditawarkan seperti aset atau dana, pinjaman kadar faedah rendah untuk membantu negara yang memerlukan dan lazimnya tidak mengharapkan apa-apa sebagai pulangan ataupun balasan. Manakala pelaburan asing adalah satu pelaburan antarabangsa daripada sesebuah negara kepada negara yang lain dalam bentuk pelaburan langsung asing, pelaburan portfolio asing dan juga pinjaman komersial. Lazimnya ia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan dari segi bayaran faedah, dividen dan lain-lain. Seperti mana yang kita lihat, kebanyakan negara mundur ketika ini akan berhadapan dengan isu pembangunan yang mencabar akibat daripada belanjawan yang tidak mencukupi. Antara permasalahan yang didapati adalah kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan, isu pendidikan, isu kesihatan dan lain-lain. Implikasi sumber modal bantuan asing di dunia dan di negara ASEAN kita dapat lihat apabila pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dapat ditingkatkan demi kemaslahatan rakyat mereka tersendiri. Selain daripada itu, bantuan ini juga dapat menampung belanjawan sesebuah negara dalam pembiayaan aktiviti ekonomi dan sosial rakyat seperti dari segi pendidikan, kesihatan, infrastruktur negara dan lain-lain. Kesimpulannya, bantuan kewangan yang disalurkan kepada negara yang memerlukan memberi impak yang besar kepada negara penerima. Kerjasama seperti ini mampu membantu negara tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dengan lebih mapan. Sekian daripada saya, terima kasih.